1 Disember 2019, tarikh di mana Suruhanjaya Kesihatan Wuhan, China melaporkan sekumpulan kes radang paru-paru di wilayah Hubei. Novel coronavirus akhirnya dikenal pasti. Semenjak dari hari tersebut, ratusan ribu penduduk di seluruh pelosok dunia terkena tempias wabak COVID-19. Ada yang kehilangan orang tersayang. Ekonomi menjunam dengan sangat drastik, sekaligus menyebabkan ramai yang kehilangan sumber pendapatan. Namun begitu, setiap langit yang berawan pasti ada sinar suryanya. Setiap dari sesuatu yang buruk itu pasti ada kebaikannya. Begitu jugalah dengan apa yang berlaku ketika wabak ini melanda. Walau ramai yang tidak sedar, akan tetapi hikmah di sebalik wabak ini tetap ada. Lebih daripada RM250 bilion telah diperuntukkan oleh kerajaan kepada rakyat Malaysia untuk setiap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum. Ini merupakan salah satu bukti bahawa Malaysia bukanlah negara yang menindas etnik lain selain daripada Melayu. Malah bantuan sebenarnya diberikan kepada yang memerlukan. Ini juga merupakan bukti bahawa Malaysia bukanlah negara yang berlandaskan perkauman. Jika kita lihat, isu perkauman ini sebenarnya wujud di mana-mana. Lebih-lebih lagi di negara yang mempunyai pelbagai kaum, misalnya Amerika Syarikat dan Malaysia. Walaupun begitu, majoriti rakyat di Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai kerana kurangnya penindasan ke atas kaum lain. Kemunculan COVID-19 ini telah menjadi satu ujian terhadap rakyat Malaysia tentang kepentingan untuk hidup bersatu padu tanpa mengira agama, kaum serta latar belakang. Hikmah COVID-19 yang akan saya ulaskan ialah keadaan ini yang memberi masa kepada kita untuk membaiki diri. Kita sedar bahawa kerana COVID-19, aktiviti luar mestilah dielakkan jika mampu. Pada waktu ini, kita boleh mengeratkan hubungan kita bersama keluarga. Kawan-kawan yang sudah lama tidak dihubungi atau kawan yang dekat sekalipun boleh dicapai. Cukup dengan tahu perkembangan terkini mereka, mungkin kita sudah mengisi kekosongan mereka. Persekitaran yang positif juga akan mendatangkan impak yang positif kepada diri sendiri. Tanpa disedari, kita berubah menjadi seorang individu yang menghargai masa. Disebabkan terlalu banyak masa lapang, individu menjadi lebih bertanggungjawab merancang masa agar masa tidak berlalu begitu sahaja. Pada waktu ini, kita boleh melakukan perkara yang berfaedah, seperti melakukan hobi yang sudah lama ingin dilakukan tetapi tidak kesampaian. Selain itu, kita juga perlu lebih menghargai diri. Kita perlu sedar bahawa self-love, iaitu menyayangi diri sendiri, adalah penting dalam menjana mentaliti ke arah yang lebih baik. Ini akan memberi motivasi untuk membuat pilihan hidup yang positif. Antara contoh menghargai diri ialah memberi ganjaran kepada diri sendiri. Seterusnya, akibat COVID-19, kita akan menjadi seorang yang lebih menghargai kebersihan dan kesihatan. Selepas ini, kita akan lebih berhati-hati dalam pergaulan seperti sentuhan kulit atau kekotoran sekeliling. Jadi, ini ialah peluang untuk muhasabah diri. Satu-satunya peluang spiritual yang penting ialah muhasabah diri untuk memperbaiki diri sendiri, hubungan sesama makhluk, juga hubungan dengan Tuhan. Selain daripada inisiatif yang diberikan oleh kerajaan, terdapat juga pihak-pihak yang turut menjalankan kerja-kerja amal yang bertujuan membantu golongan kurang bernasib baik, termasuk yang terjejas pendapatan mereka akibat penularan wabak COVID-19 ini. Datuk Lee Chong Wei, Ustaz Abid Liu dan Uncle Kentang merupakan individu yang berbangsa Cina yang turut bersama-sama memberikan bantuan dan menderma semasa penularan wabak COVID-19 ini. Bantuan yang diberikan bukan sahaja kepada golongan yang hilang sumber pendapatan, bahkan benteng hadapan seperti polis, doktor dan jururawat turut dibantunya. Bantuan yang diberikan tidak tertumpu dalam bentuk wang ringgit sahaja, kerana terdapat juga bantuan seperti kipas, penghawa dingin mudah alih dan barangan asas dapur. Hal ini memperlihatkan bahawa keharmonian yang wujud bukan hanya di dalam sesebuah kaum sahaja,
Tetapi, suasana harmoni ini telah dibentuk dalam diri seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang kaum, etnik dan agama. Buat pertama kali dalam tempoh 30 tahun, puncak Gunung Himalaya yang terletak di negara India jelas kelihatan selepas tahap pencemaran udara menurun. Apakah sebabnya? Ini adalah disebabkan oleh perintah berkurung yang dilaksanakan di negara itu. Secara tidak langsung, perintah tersebut telah menyebabkan udara lebih bersih. Menurut laporan Lembaga Kawalan Pencemaran Negara itu, kualiti udara menunjukkan prestasi yang cemerlang ketika perintah berkurung. India Today Data Intelligence Unit juga mendapati indeks kualiti udara meningkat dengan purata 33% sekitar 16 hingga 27 Mac. Bagaimana pula dengan Malaysia? Ia bukan sekadar omong kosong. Ia dapat dibuktikan dengan kenyataan indeks pencemaran udara yang menyatakan bahawa kualiti udara telah meningkat sebanyak 14% di seluruh negara sepanjang PKP. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air Malaysia, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, ia adalah disebabkan pengurangan aktiviti pelepasan bahan cemar udara setiap asap kenderaan bermotor, pelepasan asap industri dan aktiviti pembakaran terbuka. Bukan itu sahaja, beliau turut memaklumkan bahawa air sungai di negara kita juga sudah menjadi semakin bersih. Daripada 29 stesen pengawasan kualiti air automatik, 8 stesen menunjukkan kualiti air sungai telah bertambah baik. Jadi ternyatalah bahawa PKP yang dibuat untuk memutuskan rangkaian COVID-19 ini juga sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam memelihara dan memelihara alam sekitar Malaysia. Dengan ini, marilah kita bersama-sama dalam menangani wabak COVID-19 ini. Jaga penjarakan sosial dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Rakyat Malaysia terutamanya yang beragama Islam perlu bermuhasabah diri dan meningkatkan kesabaran ketika sedang diuji dengan penularan wabak COVID-19. Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini perlulah dilihat dari sudut positif dan tidak menyalahkan pihak lain. Jika seseorang itu yakin dengan apa yang berlaku ini ada hikmah yang tidak terjangkau oleh akal dan mengambilnya dari sudut positif, maka banyak kebaikan yang akan dapat diperolehinya. Tidak dinafikan bahawa COVID-19 mendatangkan kesan negatif terhadap manusia. Tetapi perlu diingatkan, setiap perkara yang berlaku ada hikmahnya. Pada pandangan saya, penularan COVID-19 ini telah meningkatkan kesedaran semua pihak tentang betapa pentingnya teknologi. Setelah pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan, kita tidak dapat lagi untuk berinteraksi dan bersosial seperti biasa. Dengan adanya teknologi, kita masih dapat berkomunikasi dengan orang lain walaupun ia berada berjauhan. Perniagaan yang terjejas juga dapat diberikan nafas baharu untuk beroperasi di atas talian. Dengan menggunakan platform-platform media sosial, mereka dapat mempromosikan produk mereka secara lebih meluas. Melalui media sosial juga, kita dapat berkongsi dan mempelajari masakan-masakan tradisi dari etnik lain. Mempelajari sesuatu tradisi daripada sesebuah kaum akan dapat menambah persefahaman kita terhadap mereka. Hal ini akan dapat mengukuhkan lagi perpaduan yang dibentuk dan mempereratkan hubungan kita di antara kaum. Penghargaan harus diberikan kepada petugas Barisan Harapan yang tidak pernah jemu dan gentar menjalankan tugas. Semuanya demi memastikan COVID-19 tidak terus merebak. Sudahlah berdepan risiko berjauhan dengan keluarga, pastinya sokongan emosi amat diperlukan bagi memastikan mereka terus kuat mengharungi hari-hari akan datang. Sejak perintah PKP diumumkan 18 Mac lalu, pelbagai bantuan dan sokongan diberikan kepada mereka. Bantuan khususnya dari segi makanan dan tidak ketinggalan sokongan emosi buat mereka. Jumlah kes COVID-19 terus turun, bahawa harapan mungkin sedikit peluang petugas KKM berehat. Ketika ini, petugas Barisan Harapan KKM mungkin boleh menarik nafas lega sedikit berbanding keadaan sejak beberapa minggu lepas. Pemilik premis perniagaan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sekiranya amalan ini berterusan, usaha memulihkan ekonomi negara serta perjuangan mengekang wabak COVID-19 mampu menempuh kejayaan yang diharapkan. Pematuhan SOP bukan hanya mampu mengelak daripada dijangkiti virus, malah secara tidak langsung membantu petugas Barisan Harapan yang bertungkus lumus membendung wabak COVID-19 sejak beberapa bulan lepas. Sekali lagi ucapan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha menangani wabak COVID-19. Jadi, apa yang kita boleh belajar daripada ujian ini? Pertama sekali, kita haruslah sentiasa mengamalkan kebersihan di mana sahaja kita berada.
Di sekolah, di tempat kerja atau di rumah sekalipun, kebersihan haruslah diutamakan. Amalkan norma baharu seperti mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Amalan kebersihan bukan sahaja membuatkan kita berasa selesa, tetapi juga membantu kita mengelak daripada dijangkiti sebarang penyakit. Pergi ke Tesco membeli sashimi. Sashimi dibeli bersama ikan. Itu sahaja daripada kami. Lebih atau kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kerana menonton. Stay safe. Kita jaga kita.